Security! Awak asma ke? Dua. Terkeluar dia punya angin. Tiga. Empat. Asma adalah penyakit kronik yang paling biasa dalam kanak-kanak di dunia. Dan menurut Persatuan Kesihatan Sedunia (WHO), lebih daripada 339 juta orang mengidap asma. Bagi sesetengah orang, penyakit asma merupakan masalah kecil, tetapi bagi yang lain, ia mengganggu rutin harian mereka dan boleh mengancam nyawa. Adakah asma ini boleh sembuh dengan sepenuhnya? Adakah gejalanya dapat dikawal dan apa kaitannya pula asma dengan COVID-19? Semuanya di Hello Doktor. Baik, Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kerana memilih Hello Doktor sebagai tontonan anda pada waktu petang ini. Dan walau di mana pun anda berada, sentiasa dalam keadaan beringat seperti semalam kalau kita lihat kes pun mencecah 4 angka iaitu lebih daripada 1,000. Dan harapnya jika setiap daripada kita ada sifat bertanggungjawab, harapnya kita dapat kurangkan kes COVID-19 ke angka kosong selamanya, insya-Allah. Dan seperti yang dijanjikan, hari ini kita akan membincangkan mengenai asma dan juga COVID-19. Oleh itu, di studio bersama kita pada hari ini ialah Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Sawa, iaitu pakar perunding pediatrik dan neonatologi. Apa khabar, Doktor? Baik, terima kasih kerana jemput saya. Terima kasih kerana bersama kami. Baik, Doktor. Lelah, sakit dada ataupun sesak nafas biasanya dikaitkan dengan asma. Tapi, Doktor, apa maksud penyakit asma itu sendiri? So, penyakit asma ni adalah penyakit yang common macam awal kata tadi. Worldwide lebih kurang 300 juta orang ada dapat penyakit asma. Di Malaysia lebih kurang 10 hingga 12% budak-budak ada penyakit asma. Dan itu pun estimate yang diorang kata underreported, kan. Okay. Kemungkinan lebih ramai lagi yang ada penyakit asma ni. Penyakit asma ni ada 5 faktor, Faktor pertama, dia penyakit yang heterogeneous. Maknanya bila orang asma, dia akan kadang-kadang lain-lain. Seorang tu kena asma dia tak teruk, ada orang asma dia teruk, kan? Itu dia heterogeneous. Kedua, dia disebabkan oleh keradangan paru-paru yang akar umbinya disebabkan oleh paru-paru yang hypersensitif. Kan? Dia alahan ke, Doktor? Dia hypersensitif macam alahan makanan, kan? Jadi ada trigger-trigger, bila dia kena trigger tu menyebabkan paru-paru jadi lebih teruk dengan keradangan. So ada fungsi, ada isu keradangan paru-paru dan isu paru-paru yang hypersensitif. Ketiga, ada masalah kesepitan salur udara yang menyebabkan dia breathless, sesak nafas, kan? Dan kadang-kadang orang ingat asma ni benda yang boleh baik. Sebenarnya tak. Kerana pokoknya asma ni adalah penyakit genetik. Kita boleh kontrol asma. Dan kalau dengan ubat yang berpatutan, orang boleh hidup dengan sempurna tanpa ada masalah. Kan? Seperti yang kita tengok, ini merupakan saluran pernafasan yang normal, Doktor. Betul. Jadi bila saluran pernafasan kita ada keradangan, lapisan dalam tu lebih bengkak. Kedua, akan ada lebih banyak lendiran, kahak, bendalih yang menyebabkan saluran yang sempit tu semakin sempit. Kan? Dan ketiga, otot-otot di sekeliling saluran pernafasan tu kadang-kadang lebih mengetat. Semua faktor ketiga-tiga tu, bila saluran pernafasan beradang, bengkak, banyak mukus, kahak, lendir, otot yang lebih ketat, semua menyebabkan saluran pernafasan kita lebih sempit. Baik, Doktor. Tadi kalau saya tengok antara faktornya ialah merokok. Adakah orang yang merokok ataupun orang yang dekat dengannya pun boleh terjadinya asma? Okey. So, orang yang merokok, not good idea kalau dia yang ada asma, not good idea kalau dia merokoklah, kerana memang itu satu benda yang paling kita tak digalakkan kerana dia menyebabkan asma tu lagi teruk. Orang yang di sekeliling orang yang merokok pun boleh kena juga. Orang panggilkan second hand smoking. Kali ada sekarang ni ada fakta third hand smoking. Maknanya orang yang merokok, dia masuk dalam bilik. Bilik dia keluar bilik tu. Cebisan-cebisan toksin daripada rokok dia yang ada dekat permukaan
furniture, permukaan katil, orang lain masuk boleh juga trigger asma dalam orang yang ada asma tu. So first hand, second hand and third hand smoking. Dua-dua, tiga-tiga ni memang tak boleh. Bukan perokok sahaja, malah orang di sekeliling mereka Betul. juga, doktor. Bagaimana pula cuaca boleh menjadi antara faktor kepada asma, doktor? Betul. So setengah saya ni sebenarnya asmatik kan. One of the things yang akan trigger saya adalah perubahan cuaca. Kadang-kadang cuaca yang terlalu basah, sejuk, saya akan menyebabkan terasa yang salur pernafasan saya terlalu sempit kan. Jadi setiap orang ada dia punya on trigger. Ada orang yang trigger dia berbeza-beza. The most common trigger adalah viral infection, sesama biasa. Mungkin orang yang tak ada asma, bila sesama biasa, dia taklah sesak nafas. Tapi bila orang ada asma, bila ada sesama biasa, dia boleh menyebabkan salur dia sempit sangat sampai dia breathless. Sampai dia sesak nafas dan mungkin dapat wheezing. So, viral infection, kadang makanan yang dia ambil, bau-bauan wangi kan pun boleh menyebabkan asma. Banyak sebabnya. Antaranya debu pun juga. Betul. Bulu haiwan pun sama. Doktor, pastinya ini merisaukan setiap daripada mereka yang ibu bapa mereka mengidap asma. Adakah mereka pun berisiko lebih tinggi untuk mengidap asma, doktor? Ada risiko dia. Lebih-lebih lagi kalau mak dia ada asma. Jadi kita tahu asma adalah penyakit genetik. Bayi yang lahir kalau ada ayahnya ataupun ibunya ada asma, risiko asma dalam bayi itu bila dah besar tinggi kan. Jadi adalah sangat penting kalau kita boleh kontrol simptom dia awal sebelum dia jadi lebih teruk. Bercakap mengenai mengawal simptom kanak-kanak tu, bagaimana untuk ibu bapa untuk tahu kondisi anak mereka itu, bagaimana tanda-tandanya untuk tahu mereka itu mengidap asma dan bagaimana doktor sendiri kenal pasti kanak-kanak tu mengidap asma? So asma ni dia adalah sebenarnya ada satu condition yang tak senang kita nak diagnose kan. Kalau penyakit pneumonia for example, penyakit cantikan kuman pada paru, kita boleh buat blood test. Kita buat blood test, kita okey, kita buat x-ray. Budak ni ada pneumonia. Asma adalah satu diagnosis yang kita buat secara berkali-kali. Maknanya kalau budak tu ada sign dan simptom yang tertentu yang selalu ada kat budak tu secara berterusan, ada risk factor yang menyebabkan kemungkinan asma. Jadi baru kita diagnose asma. Baik, kalau kita lihat test. Ini antara simptomnya, doktor. Betul. Sesak nafas, ketak dada, batuk terutamanya pada waktu malam, berbunyi semasa menghembus nafas atau berdehit, wheezing. So benda-benda ni semua adalah simptom biasa yang siulan asma. Ya, doktor. Siulan. Jadi maknanya bunyi dalam pernafasan kita ada dua jenis. Satu bunyi yang kita dapat bila kita breathe in, tapi asma ni breathe out macam macam tu. So banyak wheezing. Jadi bunyi itu kita dengar bila seorang asma tu bernafas keluar kerana salur pernafasan dia sempit. Jadi wheezing tu is one of the cardinal symptoms of asma. Bagi kita yang mendengar orang yang sesak nafas pasti rasa tak sampai hati dan nak tahu adakah itu kronik ataupun tidak. Adakah asma ni ada kategori-kategori dan jenis-jenis dia, doktor? So asma ni again saya kata tadi penyakit kronik. So dia disebabkan genetik kita. Our paru-paru yang hypersensitif. Jadi kita tak ada rawatan yang boleh memulihkan dia 100%. Yang penting kita ada rawatan yang boleh mengawal. Kita kena tahu apa simptom-simptom asma seperti yang kita telah digambarkan tadi. Kalau ada simptom itu jumpa doktor, dapatkan pengesahan. Kerana dengan ubat-ubat yang tertentu, insya-Allah kita boleh hidup seperti biasa. Tak ada restriction pada apa yang kita boleh buat. Baik, yang penting bijak mengawalnya. Betul. Tapi doktor, kalau ikut statistik, biasanya umur berapa yang paling cenderung ataupun senang, mudah diserang asma? Okey. So, kalau dari segi kanak-kanak, banyak budak-budak bawah 5 tahun yang bila dia ada sakit virus, dia ada sakit sesama, dia akan wheezing. Kan? Banyak budak baby yang bila dia batuk, dia akan bunyi. Tapi itu tak semestinya bermakna yang dia ada asma. Kerana ada research tunjukkan kebanyakan budak yang wheezing bawah 5 tahun tu sebenarnya tak ada asma. Dia hanya due to virus biasa. Dan kita tahu dan data yang baru menunjukkan yang asma ni selalunya lebih kerap kepada budak yang lebih besar, umur 5 tahun, 6 tahun ke atas. Lebih jelas. So there is a peak between 5 to 15 years old. Kan? That's tip yang pertama. Peak yang kedua, orang tua. Umur 70, 80 tahun ke atas. So, ada dua
peak asma dari segi umur yang boleh kita lazimkan kepada kekerapan budak-budak tu boleh diagnose dengan asma. Baik, kita sudah pun tahu sedikit sebanyak mengenai asma, jenis-jenisnya, simptom-simptomnya, dan kembali ni nanti kita akan membincangkan mengenai faktor dan komplikasi asma. Kita berehat seketika, anda jangan ke mana-mana, kembali lagi di Hello Doktor. Bertemu kembali di Hello Doktor dengan topik pada hari ini, asma dan COVID-19. Jika anda mempunyai apa-apa soalan mengenai topik pada hari ini, anda boleh hubungi kami di talian Hello Doktor 0377261603 atau anda boleh komen di poster Hello Doktor di media sosial TV3. Baik, masih bersama kita Dr. Iqbal dan menemani kita juga ialah Lan Solo. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama kami. Baiklah, difahamkan pada tahun 2018 anak ketiga Lan, Muhammad Akid Kashaf, disahkan mengidap penyakit asma yang agak kronik. Boleh ke kalau Lan kongsikan pengalaman bersama penonton Hello Doktor? Okey, Assalamualaikum. Dia macam mana saya nak katakan, kalau ikutkan pada awal dia kita memang tak dapat detect, betul kan? Sebab susah kita nak tahu anak kita ni asma ke atau apa, sebab kami kakak-kakak dia tak ada simptom-simptom yang macam tu. So bila kerap kali bila demam, selsema yang kerap sampai rasa macam tidur bunyi macam whistle yang tadi kita cakap. Start pada tu yang kita pergi ke klinik, dan bila klinik dah start bagi nebulizer, gas yang macam tu kan. So bila dah kerap kali macam tu, kita terdetik nak bawa dia ke pakar. So bila kita dah bawa ke pakar tu, dekat situlah baru doktor pakar mengesahkan dia memang asma. Adakah Akid masa tu dia selalu mengadu ke, susah nak bernafas? Actually, kanak-kanak ni biasanya dia tak kongsi. Memang dia tak pandai pun nak meluahkan macam mana rasa dia. 3 tahun. 3 tahun lebih lah. Lebih kurang macam tu. Bila dia tak pandai nak meluahkan tu, kita sebagai ibu bapa ni risaulah. Kan? So sebab tu kita cepat untuk bertindak jumpa dengan pakar dan sebagainya kan. So bila dah dapat khidmat pakar, fokus pada sekarang dia pakai pump. Tapi biasalah budak-budak dia tak boleh pump sendiri. Inhaler tu kan. Saya lah yang selalu pump dia pakai doktor? Spacer. Corong dia, yes. Untuk masukkan ke dalam rongga dia tu. Baik. Doktor, biasanya bila serangan asma ni berlaku? Terutamanya kalau dalam kalangan kanak-kanak. Jadi serangan asma ni depend on trigger yang menyebabkan budak tu dapat attack. Setengah orang lain. Setengah orang dia boleh dapat trigger dia mungkin kucing. Kan dia masuk bilik yang ada kucing terus kena attack. Ada orang kerana dia ada virus sesama kena dapat attack. Ada orang dia minum air ais. Mana tahu because that is the trigger untuk paru-paru dia mengecil kan. So setiap orang ada trigger dia yang tersendiri. Sebab itu sebagai parents you can cuba dapat tahu what is the trigger for your own child kan. Kalau Akid dia ada kalau spesifik masa peringkat awal tu sampai kucing-kucing yang kita bela semua kita sedekah pada orang. Sebab kita tahu karpet yang berbulu, apa semua tu habuk-habuk. So kita memang make sure terus masukkan yang pembersih udara dekat rumah. Semua tu kita cuba usahakan sebab masa tu kita tak dapat detect lagi apa yang spesifik untuk anak saya ni kan. So macam sekarang ni alhamdulillah dia dah semakin membesar dan semakin okey. Cuma dia tak boleh panas sangat, sejuk sangat. Dan bila dia mula nak demam, semua tu saya kena lebih peka lah. Lebih peka lah. Macam contohnya kalau satu hari tu normal dia, doktor tak bagi berhenti lagi. Normal dia pagi untuk 2 pam, malam 2 pam. Yang normal dia lah sepanjang ni. Sebab doktor cakap elok-elok paru-paru dia dah buka, kalau awak berhentikan nanti dia akan tutup balik. Dia cakap macam tu kan. So kita macam alamak, kita ingatkan tak nak bergantung pada ubat sebenarnya. Kita sebagai ibu bapa macam tu kan. Tapi bila dah pakar sendiri cakap macam tu, kita ikutlah. Cuma bila dia dah mula nak demam semua tu, okey. Memang kena make sure dia sihat balik. Tapi tadi doktor pun ada cakap antara trigger-triggernya seperti minum air sejuk, habuk dan sebagainya. Tapi bagaimana pula dengan faktor sekeliling? Kalau dikelilingi di tempat yang sesak pula, adakah itu antara faktor yang bolehkan buat seorang itu rasa sesak boleh, nafas? Because kadang-kadang setengah orang, bila ramai setengah orang, ada lebih banyak virus yang boleh masuk kepada paru-paru dia dan menyebabkan keradangan paru-paru dia. Kan? Debu-debu, kadang-kadang bau-bauan, wangi, aromaterapi yang sekarang famous sekarang ni pun boleh menyebabkan orang yang ada asma
kena penyakit asma, yang trigger asma. And Tekanan pula doktor? Adakah tu antara emosi. Tekanan emosi. Untuk setengah-setengah budak ada. Tapi untuk tekanan emosi lebih kepada adult. Selalunya tekanan emosi kurang kepada budak-budak kan. Budak-budak yang common tu trigger dia debu, dust mites, virus infection, wangi-wangian, pets kan, kucing, boleh menyebabkan trigger dia. Dan anak lain, Akid, pada waktu tu keadaan sesak nafas dia bagaimana? Ada hadapi apa-apa komplikasi? Yang pastinya tidur dia memang bunyi berwhistle dan dada dia macam bila tarik nafas tu dia ke dalam. Masa tu memang pada awalnya memang kita tak dapat detect apa-apa, tak faham, tak tahu pun kan. Tapi bila wife saya dia ada basic medical punya ni, dan dia yang bagi tahu saya, ini dia tak betul-betul nafas ni kata dia kan. Start pada tu yang kita pasal bila saluran pernafasan kita sempit, apa budak tu tengah buat? Dia cuba masukkan udara yang dia perlu dalam rongga yang sempit. Jadi dia terpaksa rasa berat sikitlah. increase work of breathing tu. So bila ada sempit tu dia terpaksa bekerja keras untuk bernafas. Tu yang nampak kadang-kadang dada dia berombak, perut dia berombak dan dada termasuk dalam kan. Dan kadang-kadang kita dengar bunyi wheezing, tak payah pakai stetoskop pun. Kita dengar bunyi dia, anak-anak kita bila tidur bunyi Situ kita dah tahu dah. Dah tahu kan. Baik. Sebelum kita teruskan dengan perbincangan ni, baru-baru ini kru kami berkesempatan menemu ramah seorang bekas pesakit COVID-19, iaitu seorang individu yang juga merupakan penderma plasma pertama di Malaysia. Anak-anaknya juga mengidap asma sejak kecil. Jom kita saksikan laporan yang disediakan ini. Puncak Alam Selangor. Hari ini, kru berkesempatan untuk menziarahi bekas pesakit COVID-19 yang mempunyai 3 orang anak menghidap penyakit asma. Reza Huzairi Zainuddin, 41 tahun, disahkan positif COVID-19 pada 3 Mac lalu. Dia merupakan pesakit kes ke-46 dijangkiti virus yang dikategorikan dalam kelompok gelombang kedua. Bila you kena virus tu, dia first thing yang dia attack adalah lung. Bila asma ni berkaitan dengan lung lah kan, pasal you punya pernafasan. Jadi apa yang saya nampak, kalau siapa yang ada asma, dia punya pernafasan, dia punya batuk agak teruk sikit lah. Macam saya, alhamdulillah, pasal saya tak ada asma. Yang itu pun kita rasa. Kita rasa kan, terutama bila kita bernafas, kita rasa agak sendat kita punya dada. Bila siapa yang ada asma, impaknya lebih teruk sikit pada orang biasa. Hanya itu kalau dalam COVID lah yang saya perasan daripada experience yang saya ada lah. Anak bongsunya, Zilfizri Huzairi, 12 tahun, disahkan positif COVID-19 pada 6 Mac. Lebih menyedihkan lagi, anaknya ini juga merupakan kanak-kanak yang menghidap penyakit asma. Sepanjang di hospital, walaupun sekali-sekala Zil terasa seperti sukar untuk bernafas, namun anak kecil ini masih mampu bertahan untuk melawan sakitnya itu. Anak kedua Reza, Zizri Huzairi, 16 tahun, juga menghidap penyakit asma sejak umurnya 9 tahun lagi dan mempunyai alahan teruk jika berada dalam keadaan yang sejuk. Sebenarnya memang takut jugalah sebab saya kan ada asma, agak kronik juga sebab saya selalu juga ambil nebulizer. Jadi bila dengar pasal COVID ni memang takut juga nak apa jadi efek dekat asma saya. Jadi kalau saya pergi sekolah tu saya pun berjaga-jaga juga, macam pakai mask, hand sanitizer kena selalu. Memang social distancing memang kena jaga juga. Jadi takutlah kalau macam kena COVID apa tiba-tiba dia terus double dia punya tu, memang terus tak nak nafas lah, ambil oksigen. Sebagai ibu, Zuraita Muhammad Anwar, 43 tahun, dia mengakui dirinya sentiasa berasa bimbang apabila melihat angka kes baharu COVID-19 semakin meningkat. Sejujurnya, tentulah seperti ibu bapa yang lain yang merasa takut juga dengan keadaan anak di sekolah. Saya akan pesan hari-hari sentiasa ingat, jaga jarak bila berbual, sebelum makan, cuci tangan, macam-macamlah seperti ibu-ibu lain pesan. Dan insya-Allah saya rasa mereka pun faham kot. Dapatnya kalau kita berdisiplin, insya-Allah segalanya akan kembali normal, dapat menjalani kehidupan seperti biasa ya doktor. Dan kita ada pemanggil di talian, Putri Kamila dari Kuala Lumpur. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hai. Hai, boleh teruskan dengan soalan. Saya ada asma dan sekarang ni saya takut nak keluar rumah sebab COVID. Kes kan makin tinggi. Jadi macam mana saya nak lakukan aktiviti macam biasa tanpa risau? Baik, terima kasih Putri. Itu dia soalannya doktor. Assalamualaikum Putri. Okey, jadi kalau boleh
kita tak nak orang asma ni takut sangat. Kerana ada banyak benda-benda yang dia boleh buat untuk optimalkan kawalan asma dia kan. Asma ni ada dua cara ubat dia. Satu ubat rawatan. Ubat rawatan bila kita tengah semput. Itu bila kita guna sebagai nebulizer, puff kan. Itu rawatan. Tapi juga ada satu kelas ubat pencegahan. Ubat pencegahan ni very important dan penting dalam environment COVID ni. Sebab apa? Kalau asma kita tak stabil, selalu wheezing, selalu batuk, dalam keadaan kena COVID, nanti COVID kita jadi lebih teruk. Jadi orang-orang yang ada asma kena lebih ketat jaga asma dia. Maknanya kena makan ubat rawatan dan juga pencegahan. Kena tidur banyak awal, kena makan makanan sihat dan juga kena jaga benda-benda lain seperti ambil vaksin-vaksin yang tertentu. Dalam masa sekarang ni kita tak ada lagi vaksin COVID kan. Tapi kita ada lagi vaksin-vaksin lain yang boleh menjaga paru-paru kita kan. Jadi even sebagai adult, jangan ingat sebagai kita adult tak payah ambil vaksin kan. Ambil vaksin yang kita perlu untuk mempertahankan paru-paru kita daripada jangkitan virus yang lain. Dan kalau tambah-tambah pada waktu yang agak mencabar ini, pastinya kena ambil langkah berjaga-jaga yang lebih sikit. Betul. Kalau Lan sendiri pula bagaimana untuk Akid? Saya sentiasa menjaga kesihatan dia lah. Bekalkan vitamin C, beberapa pemakanan penjagaan, elakkan dia minum ais, aiskrim kan. Tapi maksud budak-budak kan, kalau kita nak tegah sangat-sangat pun nanti takut dia tekanan pada dia. So sekali-sekali kita bagi juga. Tapi dalam tempoh kawalan lah, sentiasa berkawal. Dan kalau kita tengok pun asma ni dengan sesak nafas, sukar untuk bernafas, pastinya mengganggu rutin harian. Betul. Doktor, kalau pesakit-pesakit doktor, bagaimana penyakit asma ni boleh memberi cabaran besar buat mereka? Seperti saya kata tadi, saya ni penyakit asma. Anak saya 4 orang kena asma. Isteri saya pun asma. Jadi kalau saya jaga anak saya jaga sebagai as if dia orang anak saya sendiri. Saya nak mereka hidup yang biasa. Sebenarnya ramai orang yang boleh hidup normal life. Kan kalau tengok sportsman, saya memang supporter tegar Manchester United kan. Footballer, Paul Scholes, David Beckham, Mike Tyson, tinju, semua ada asma. Tapi dia boleh buat benda sampai jadi tahap dunia kan. Jadi anyone yang ada asma, kalau kita jaga asma dia cara betul, they can do whatever they want and be whoever they want to be. Tapi kena ada pantauan, kena ada rawatan. Itu yang Lan kata tadi. Takut bergantung. Sebenarnya tak ada konsep bergantung pada asma. Tak bergantung pada ubat. Kalau perlu ubat, ambil ubat. Jangan kita berana and dapat recurrent episode of asthma and dia boleh menjejaskan bukan saja kesihatan kita, mental kita dan juga kita boleh menjejaskan pelajaran anak-anak kita. Paling penting kita kena positif dan juga berdisiplin ya doktor. Dia tak pergi sekolah, masuk hospital. Kita nak avoid benda tu. Baik, kita nak teruskan lagi perbincangan mengenai asma dan juga COVID-19 ini. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Asma sejak kecil lagi. Saya dapat asma ni melalui keturunan kerana ayah saya juga menghidapi asma. Saya pernah diadmit ke hospital. Saya tahu lebih mendalam apabila anak pertama saya mendapat asma. Pernah di-hospitalize, she was put on nebulizer every 2 hours. Anak saya mempunyai severe eczema. Bila pediatrician tu cakap, anak boleh dapat asma because her eczema dan juga husband pun ada asma. Anak saya kena asma pada umur 6 bulan. Masa mula-mula kena asma, memang agak kerap lah kita ke hospital. Kalau ikutkan, mak saya ada asma, saya sendiri pun ada asma. Anak sulung tak ada, tapi anak yang nombor 2 ni kena asma. Itu dia pengalaman kebanyakan daripada mereka yang mengidap asma ataupun mempunyai anak yang mengidap asma. Jika tadi kita dah bincangkan mengenai komplikasi dan kesan penyakit asma, dan pada segmen kali ini kita nak tahu apa pula langkah pencegahannya. Baik doktor, depan kita ini ada pelbagai alat. Betul. Saya yang tidak mengidap asma tak tahu beza antara warna biru dan warna merah ini. Boleh doktor terangkan kepada penonton? Jadi, ubat asma ni ada 2 kumpulan ya. Satu kumpulan rawatan macam nebulizer dengan inhaler ni kan. Jadi kalau guna inhaler ni untuk ventilator inhaler, caranya kita ada budak-budak kena ada corong. Betul. Kan? Tak boleh terus pakai ke dalam mulut. Kan?
Kalau adult pun, saya pun bila saya tengah semput sangat, kadang-kadang saya terpaksa pakai corong juga. Corong untuk memastikan dia masuk betul. Kan? Jadi bila kita tekan inhaler, puff ni, kadang-kadang laju sangat. Tak sempat kita nak masuk dalam paru-paru. Mengejut. Jadi bila kita ada corong, ubat yang kita activate tu, dia stay dalam corong ni. Jadi ada masa untuk budak tu boleh nafas. Jadi dia boleh masuk dalam paru-paru dengan cara yang betul, kan? So ini rawatan. Apa kandungan dalam tu, doktor? Jadi ubat Ventolin ni adalah ubat yang boleh melegakan otot yang tegang. One of the problems in asthma is bila otot yang ada dekat saluran pernafasan kita ketat dan menyebabkan saluran kita sempit. Bila kita ambil ubat Ventolin, dia melegakan otot yang ketat supaya dia loose, and jadi saluran pernafasan kita jadi besar lah, kan? Jadi kita boleh bagi secara pakai puffer, inhaler, dengan corong untuk budak-budak, either pakai mulut ataupun pakai mask. Macam ni kan? Ini pakai mask. Untuk baby, for example, dia tak tahu macam mana nak pakai mulut. Dia pakai mask, kan? Ataupun kalau teruk sangat, kita mungkin boleh guna nebulizer. Kan? Jadi semua ni adalah dalam lingkungan rawatan. Kan? Jadi bila kita terasa semput, rasa sesak nafas, kita ambil ubat rawatan Ventolin Puff untuk melegakan kesesakan nafas kita, kan? Baik. Doktor, ada yang tanya dekat laman media sosial saya yang nebulizer tu, adakah boleh dibeli sendiri ataupun kena dapat khidmat nasihat doktor dulu? Okey. Jadi sekarang ni teknologi dah canggih, kita ada home nebulizer yang tersendiri. Sampai ada home nebulizer yang sekecil tangan kita. Betul. Kan? Tapi sebelum kita nak guna benda tu, kita kena rujuk pada doktor. Sesuai tak kita guna benda tu? Pasal ada banyak jenis-jenis nebulizer. Dan juga ada banyak jenis-jenis ubat yang kita dimasuk dalam nebulizer tu. Itu kita kena jumpa, rujuk kepada pakar, tengok ubat yang mana patut, nebulizer yang mana yang patut. Kadang-kadang ada orang yang tak sesuai makan guna nebulizer. Jadi doktor tak advise kita guna nebulizer tu. Kan? Kalau Akid, anak lain kan, masa awal-awal didiagnos dengan asma sampai sekarang, kadar penggunaan pam ni makin berkurang ataupun macam mana? Okey, kalau ikut daripada awal dulu, start dengan klinik pakai nebulizer, kita sampai beli betul. Macam mana kita beli simpan kat rumah, tapi dia perlukan campuran ubat ni. So rasa macam kurang praktikal bagi kami sebagai ibu bapa, bukan pakar ataupun doktor dan sebagainya kan. So bila dah dapat khidmat pakar yang sebenarnya, lebih mudah untuk kita orang menggunakan inhaler macam ni dan menggunakan corong ni. Sampai sekarang alhamdulillah hanya pagi dan juga malam. Kalau yang ini lain yang kita tengok. Yes, yang macam ni. Dia lebih kepada sekali pagi dan malam. Sekali malam. Dan kadang-kadang bila dia dah melakukan aktiviti yang lasak, nampak dia agak senaman kan? Agak penat, kita pakaikan lagi untuk macam doktor cakap, rawatan dia balik. Sebagai pakar, saya punya fungsi, my aim is nak budak tu kurang gunakan benda ni. Kalau dia perlu ubat rawatan, then I fail in my aim, in my tujuan saya. Kerana budak yang asma dia well control, dia tak perlu ubat rawatan. Kerana dia ada ubat pencegahan, kan? Kita tak nak dia sesak nafas, kita tak nak dia struggle dengan pernafasan dia. Kita tak nak asma tu mengganggu aktiviti harian dia. Jadi kita bagi ubat pencegahan, kan? Itu yang Alan kata tadi. Tak ada konsep bergantung kepada ubat. Kalau perlu ubat, kita ambil. Secara maksudnya amnya, mula-mula guna yang itu, bila dah okey sedikit, beralih kepada pencegahan pula. Secara amnya, kalau anak kita perlu guna ubat rawatan, lebih daripada 2 kali seminggu, kita perlu ubat pencegahan. Baik. Doktor, nampaknya kita ada soalan daripada seorang selebritis. Siapa tu? Jom kita saksikan. Hello doktor, Kak Mish nak tanya, kalau katalah Kak Mish terkena serangan penyakit asma, tapi inhaler tak ada, apa yang perlu Kak Mish lakukan? Apa yang perlu Kak Mish lakukan, doktor? Okey. Satu yang paling penting, jangan panik. Kan? Kadang-kadang bila kita ada asma, saya tahu saya ada asma kan. It's the worst experience that you can. You struggle nak bernafas. Jangan panik. Lagi panik, lagi susah. Lagi panik, lagi susah. Kena ada cara-cara teknik-teknik
pernafasan yang kita boleh belajar. Tenangkan diri lah. Tenangkan diri, nafas cara stabil kan. And kalau boleh, cuba dapat rawatan segera. Kan? Sebab kita tak tahu bila kita kena attack tu, whether attack kita tu yang teruk ataupun yang tak teruk. Jadi baik jumpa doktor segera. And sebelum nak jumpa doktor tu, jangan panik, nafas cara teratur dan slow. Mereka yang mengidap asma pastinya dah tahu bagaimana untuk kawal sifat mereka kan supaya tak cepat panik, apa yang perlu dilakukan. Tetapi orang sekeliling pun sebenarnya ilmu ini perlu tahu juga bagaimana kalau tiba-tiba orang terdekat mereka sesak nafas, apa yang perlu dilakukan. Kalau Lan mungkin boleh kongsikan dengan penonton apa tips-tips sebagai seseorang yang dekat dengan seorang mengidap penyakit asma ni. Macam doktor cakap tadi lah, dia tak boleh panik. Betul. Kan? Kita sendiri pun yang bukan asma pun kadang-kadang kalau kita panik, nafas kita laju. Dada kita pun macam memang tak cukup nafas lah. So benda yang perlu kita lakukan memang kena lebih cool, relax, cuba bertindak dengan benda yang rasional. Apa yang kita perlu lakukan kalau orang tu memang kadang-kadang orang yang asma ni dewasa, dia akan simpan benda-benda tu kadang-kadang di poket ke di dalam beg ke. Kadang-kadang benda yang kita boleh sentiasa ada. Yes, sentiasa bersedia. Kita tahu kadang-kadang benda macam itu kan. Cuma kalau ada penyakit yang lain seperti itu, kita tak dapatlah nak membantu kan. Sebenarnya ada teknik-teknik pernafasan yang kita boleh belajar daripada pakar kita untuk melegakan keadaan pernafasan kita kalau kita bukan ada asma. Bukan saja ubat-ubatan, teknik pernafasan bersama. Tak ada inhaler, tak ada ubat, ada teknik pernafasan yang kita boleh belajar. Yang boleh melegakan kita. Baik, lepas ni kita nak belajar teknik pernafasan tu sikit, doktor. Tetapi nampaknya kita ada soalan di media sosial. Jom kita saksikan. Adakah kesan ubat-ubatan asma menyebabkan berat badan naik secara mendadak? Ini pastinya merisaukan. Ini di antara mitos yang paling common yang paling selalu saya dengar lah kan. Sebenarnya ni, kalau budak tu dapat asma, dia tak sihat. Dia selalu tak makan, tak minum, pergi hospital. Tak ada selera. Berat badan turun lah. Kan? Jadi bila kita bagi ubat asma, dia sihat. Bila sihat, selera dia bertambah. Bila bertambah, dia makan lah. Okey, so itu mitos, doktor. Betul. Dan bercakap mengenai mitos, pastinya doktor berjumpa dengan ramai pesakit kan. Apa antara mitos yang sering doktor dengar dan apa pula fakta-faktanya? Okey. Satu mitos yang lain ada satu, asma ni adalah penyakit yang boleh cure, yang kita boleh baik sepenuhnya. Tak. Asma ni adalah satu penyakit genetik. Dia due to paru-paru kita yang hypersensitif. Dan selalunya dia ada berkait paut dengan penyakit sensitif yang lain seperti kulit, eczema, hidung, resdung for example kan. And then ada juga orang yang rasa asma ni adalah benda yang remeh-temeh, yang tak serius. Sebenarnya kita dekat Malaysia ni banyak orang yang masih lagi mati, maut kerana penyakit asma. And untuk saya sedih because asma ni satu benda yang memang kalau dapat kita kawal dengan betul, insya-Allah lah. Kita usahakan. Sebenarnya itu tak ajal tu tak jangan Allah, tapi kita berusaha, insya-Allah kita boleh manage asma dia sampai ke tahap itu. Dan kalau Lan sendiri pula pernah ke ikhtiar cara lain untuk akid? Itulah macam yang saya cuba tanya doktor kan. Macam mana saya nak kenal pasti sebenarnya? Sebab dia masih kanak-kanak. Macam mana saya nak kenal pasti untuk menggunakan cegah ni ke? Tak nak terlalu bergantung pada perawatan saja ke kan. So pencegahan itulah yang perlu. Kadang-kadang kita boleh pencegah trigger yang menyebabkan anak kita kena asma. Tapi nak identify trigger itu susah. Kadang-kadang kena cuba ke doktor? Tak. Kadang-kadang trial and error lah. One of the ways yang saya suruh patient saya buat macam is allergy test. Tapi kadang-kadang benda tu overuse juga. Tapi yang paling baik guna diary. Kan? Tengok apa punca yang dia kena sesak nafas masa waktu tu. Tapi kadang-kadang kita tahu one of the trigger katalah debu, kan? Dust is everywhere. Macam mana kita nak avoid? Rumah kita macam mana bersih pun akan ada habuk. Ada dust mite, kan? Those are the triggers yang menyebabkan anak kita semput. Sebab tu kadang-kadang kita terpaksa bergantung kepada ubat to prevent them from being sensitive dengan benda tu. Ubat-ubat prevention yang tadi kata tadi, asma ni ada dua jenis, ubat rawatan, ubat prevention. Sebenarnya ubat prevention ni dia kita ambil, kita merendahkan lagi hypersensitivity paru-paru dia. Supaya paru dia tak senang dapat keradangan. Jadi tak senang dia react dengan trigger-trigger yang biasa dia kena react, kan? Jadi
kena ada pantauan. Kadang-kadang orang yang ada asma, dia kata jumpa doktor sekali, habis. Ataupun dia jumpa doktor sekali, jumpa doktor yang lain-lain pula. Jadi tak ada pantauan secara berterusan, konsisten. Jadi doktor tak perasan, actually budak ni teruk. Perlu ubat yang lebih untuk kawal asma dia. Doktor, kalau tadi kita lihat di grafik, ada juga yang menunjukkan ataupun bertanyakan mengenai steroid dalam inhaler ni, doktor. So, kadang-kadang steroid ni memanglah dia ada bad publicity lah kan. Kadang steroid yang kita takut ni steroid yang orang atlet-atlet yang bersukan, yang badan bagak tu kan, sado kan. Itu bukan steroid yang kita guna untuk asma. Kadar steroid yang kita guna asma ni memang sangat-sangat rendah. Dan kita guna steroid ni terus kepada paru-paru. Kalau steroid yang ada banyak side effect tu kita makan. Kan? Selalunya kita minimiskan makan steroid. Kita guna ubat steroid yang direct to the lung dan boleh bertindak balas mengurangkan keradangan paru-paru kita kan. Jadi bila keradangan paru-paru kita berkurang, kita pun jadi dapat kurang attack and trigger untuk dapatkan penyakit asma ni. Baik, Lain. Akid dah hampir 2 tahun lah mengidap asma. Betul. Pastinya ada pengalaman ataupun saat yang paling Lan rasa tak tentu arah dan apa keadaannya waktu tu? Apa yang terjadi? Dia akan jadi lebih tak tentu arah bila saya dalam tempoh bekerja kan, nak lari ke sana kemari kan. So bila masa tu pernah jadi satu keadaan tu lewat malam, yang saya perlu fly besok paginya ke Sabah, Sarawak dan sebagainya untuk sebab pentas kan. So bila berlakunya tengah-tengah malamnya tu, saya memang saya dengan isteri memang tak apa, dah biasakan diri. Okey, kalau apa-apa selepas ni kita terus ke pakar. Maksudnya kita orang terus ke PPUM, terus ke emergency dan terus berjumpa dengan doktor pakar lah waktu itu di emergency tu. Dan kalau ikutkan cerita memang kelam kabut lah sebab waktu malam kan pergi ke klinik. Sebelum jumpa ke PPUM tu kita singgah ke klinik dulu, klinik yang 24 jam apa semua tu. So bila klinik tak boleh nak buat apa-apa, dia kata ini kena terus hospital. Saya tu alamak, macam mana flight pukul 6 pagi, 7 pagi contohnya, macam mana tengah malam kalau tak settle lagi, banyak benda yang akan delay lagi kan. Dengan kerjanya, dengan hal anaknya, mestilah kita utamakan anak kan. So benda-benda macam itu memang terpaksa terus ke hospital jumpa pakar. Dan alhamdulillah, biasalah tengah-tengah malam tu emergency pun bagian kanak-kanak kurang. So benda tu berjalan dengan baiklah. Jumpa doktor pakar selesaikan, ambil gas dan sebagainya. So rawatan susulan di rumah. Baik, itulah antara cabaran-cabaran dia sebagai seorang bapa, ibu bapa. Itu cabaran yang very common tau. Itulah sebab saya kata, jangan kita sebagai parents harap sangat kepada doktor. Sebab benda ni benda yang kronik. Jadi kita perkasakan diri kita sendiri dengan information dan ilmu untuk manage asma anak kita. Sebab benda ni akan berterusan kan. Dia will have it sampai dia besar. Kalau kita tahu the main symptoms, trigger, macam mana nak rawat masa awal-awal tu. Kadang-kadang bila kita dapat awal, dia tak teruk, dia tak melarat. So dengan ubat-ubat kita tahu sebagai parents, ubat ni ubat apa, ubat ni ubat mana, ubat ni yang untuk buat apa. Jadi kita boleh administer ubat tu dengan pantauan pakar untuk menyihatkan anak kita. InsyaAllah. Dan dalam masa yang sama, ibu bapa pun pastinya ada cara mereka tersendiri untuk fahamkan anak mereka tentang apa yang mereka hadapi itu. Ya, doktor? Baik, kita nak berehat seketika. Anda jangan ke mana, kembali selepas ini di Hello Doktor. Kembali di Hello Doktor. Terima kasih kerana masih setia bersama kami. Baik, Doktor, ini pun antara soalan yang biasa diutarakan oleh mereka yang pernah mengidap asma sewaktu kecil, tetapi bila besar berkurang ataupun hilang. Mereka tanya, adakah asma itu akan kembali kepada mereka, Doktor? Boleh. Because asma ni adalah benda yang stays with you. Genetik. Kadang-kadang kita okey, tapi ada trigger yang menyebabkan benda itu datang balik dan menyebabkan keradangan paru-paru balik. Kan? Kalau okey dalam waktu yang lama, adakah disebabkan oleh sistem imunisasi mereka yang tak ada kena-mena sistem imunisasi. Okay. Hanya paru-paru dia yang memang hypersensitif. Kan? Jadi kena, mungkin pada masa yang dikena trigger tu, paru-paru dia mungkin ada virus lain yang menyebabkan paru-paru dia senang dapat attack. Kan? Jadi just because kita dah lama tak kena, doesn't mean kita akan totally tak kena. Itu that's concept of cure ni tak ada dalam asma. Dan seperti tadi Lan kata, macam sebagai parents kan, sebab itu kita kena memperkasakan kita, diri kita supaya kita tahu apa nak buat untuk anak-anak kita. Itu kadang-kadang pakar bagi asma attack plan. Kan? Jadi bila anak kita tengah semput, kita tahu apa
step yang kita kena buat untuk melegakan kita. Tadi doktor pun nak kongsikan teknik pernafasan ni. Mungkin boleh kongsikan sedikit bersama penonton? Jadi bila dalam teknik pernafasan ni sebenarnya dalam internet kalau kita Google, dalam YouTube, ada banyak teknik pernafasan yang betul boleh membantu kan. Yang penting bila kita kena asma, kalau kita tak ada inhaler, jangan panik kan. Kalau boleh duduk, jangan baring, jangan berdiri. Duduk. Be comfortable and kalau boleh duduk dalam chair yang keras, bukan duduk yang macam sofa yang kita tu, supaya paru-paru kita boleh dapat upright, boleh buka semua paru-paru kita kan. Posture kita kena tegak kan. Jadi bila kita macam tu, kita keep calm and ambil udara cara perlahan. Melalui hidung ya. Hidung stop kejap, 2-3 saat, breathe balik. Hembus melalui mulut. Bila hembus tu kita hembus bukan dengan kadar yang cepat, kadar yang perlahan-lahan. Tapi ada pause, ada kita berhenti. Maknanya kita nafas dalam, pause for about 5-10 seconds. Tahan nafas kejap, lepas tu nafas ke bawah, keluar. So, kerana bila kita buat macam tu, kita kena be aware of our heart rate. Itu penting. Kalau kita buat macam tu, heart rate kita semakin naik, itu satu red flag. Yang tu maknanya kita kena jumpa doktor cepat-cepat. Kalau kita buat benda tu, heart rate kita menurun, namanya better lah. Kan? Kembali kepada paras normal. Betul. Doktor, kita ada lagi satu soalan di media sosial dari Dia. Adakah orang yang mengidap asma akan juga mengalami panik dan anxiety attack ataupun keresahan, doktor? Okey. Jadi dua benda ni, asma and anxiety atau panic attack, ada dua benda yang berbeza. Dia tak ada kena-mengena di antara satu sama lain. Hanya orang yang ada asma, kalau dia tak ada pengetahuan yang betul, dia akan panik cepat. Because as I said, one of the worst thing that you can happen is you cannot breathe. Kan saya penyakit asma, seorang yang ada penyakit asma. Jadi kalau kita tak boleh bernafas, kalau kita tak ada pengetahuan yang betul, kita akan panik. Kan? Jadi doesn't mean asma tu menyebabkan kita ada kena-mengena dengan panik. Hanya dia boleh menjerus kepada penyakit panik. Orang yang panik dan anxiety doesn't mean that dia orang dapat asma. Dia doesn't go two ways. Orang yang asma, kalau tak jaga, boleh menyebabkan dia panik. Orang yang panik doesn't mean that dia boleh dapat asma. Kalau lain, Akid kan, pernah ke dia rasa macam kelang kabut ataupun takut bila sesak nafas tu? Dia jarang menunjukkan dia kelam kabut ke macam ni, sebab bagi saya macam dia masih kategori kanak-kanak yang baru nak faham. Dia main je suka-suka dia, macam benda yang merisikokan dia penat, semput dan sebagainya, dia main je. Kita halang macam mana pun kan. Tapi macam saya cakap, memang kita yang kena sentiasa pantau dia. Kalau saya tak ada kat rumah, mungkin wife ke, nenek dia yang selalu pantau. Sekarang kakak dia dah besar sikit kan, so kakak dia boleh pantau. So benda-benda macam itu kadang-kadang cuma sekali-sekali tu adalah pernah macam dia terlalu aktif main. Abang penat. Abang penat. Daddy gas. Dia ada bagi tahu. Dia dah tahu kat situ. Jadi bila dia besar nanti, dia akan macam tu. Dia dah dapat tahu. Okey, dia dah mula rasa automatik. Dia kata, ayah, saya nak ubat. Dia boleh bagi tahu sendiri yang ada masalah. Dia sedar, ada kesedaran. Doktor, pada saat-saat yang kritikal ni sebenarnya mereka yang mengidap asma cukup risau sebab kalau kita tengok antara simptom COVID-19 ialah sesak nafas. Ada kaitannya ke asma dan juga COVID-19 ni? Tak ada. Dia dua benda yang berbeza. Hanya orang yang asma, kalau dapat COVID, boleh menjadi lebih teruk. Kan? Sebab tu dalam keadaan COVID-19 ni, kalau boleh kita nak memperkuatkan kawalan asma kita. Kita nak make sure kita dapat ubat-ubat yang boleh menguatkan paru-paru kita. Supaya paru kita tak macam mana, doktor? Teruknya bagaimana kita nak tahu? So, bila COVID adalah virus respiratory. Virus pernafasan. Dia attack paru-paru kita. And virus ni kita tak pernah jumpa lagi dalam dunia ni. It's a novel virus. Jadi badan kita tak ada immunity terhadap virus tu. Jadi bila kita dapat jangkitan virus tu, dia menyebabkan kerangan paru-paru yang amat teruk. Jadi lebihlah teruk daripada normal trigger asma kita. Kadang-kadang dia boleh menyebabkan organ-organ lain. Bukan saja paru-paru, boleh menyebabkan masalah kepada buah pinggang, boleh menyebabkan masalah kepada jantung, kan? Jadi ia boleh memudaratkan lagi orang yang asmanya is poorly controlled. Jadi bolehlah kita katakan mereka yang mengidap asma ni lebih berisiko, doktor? Betul.
Jadi asma is high risk. Orang yang asma kalau dia uncontrolled lagilah high risk. Kan? Jadi sebab tu dalam situasi COVID-19 ni, 2019 ni, kita kena make sure orang yang asma ni tahu how to rawat asma dia and dapat review kepada doktor supaya dapat tahu yang apa yang dia buat tu is good enough to control the symptom. Kena ambil langkah pencegahan yang lebih baik, lebih proaktif. Jumpa dengan doktor, dapatkan nasihat doktor. Dan Lan sendiri, Akid sekarang ni baru berumur 6 tahun dan tadi Lan kata sekarang ni masih umur yang nak main lagi. Tapi sebagai ibu, sebagai bapa, bagaimana Lan sendiri fahamkan Akid tentang penyakit yang dihidapinya tu? Okey, saya selalu berpesan. Okey, abang nak main kan? Abang kena make sure kalau abang tak boleh nafas, abang bagi tahu daddy. So saya pun kadang-kadang, abang okey? So kita nak tahu, abang okey? Okey, dia mainlah. Benda-benda macam tu supaya dia alert dengan pernafasan dia sendiri. So bila dia rasa tak berapa nak okey, dia akan datang macam saya katakan tadi tu kan. So dia inform kita pun okey. Cuma kadang-kadang risau jugalah. Kadang-kadang dengan gaya yang dia datang tu betul-betul dia dah susah sangat nak bernafas ataupun masih rasa simptom-simptom awal rasa kurang bernafas. Itu yang susah nak kenal pasti sebab dia masih kategori kanak-kanak kan. Dan susah nak bagi tahu kita lah dia dalam level yang macam mana pernafasan yang dia. Tapi bagus dia dah tahu kalau rasa sesak nafas dia jumpa ayahnya kan cakap perlukan gas. Doktor, secara ringkasnya kepada ibu bapa, penyakit asma ni bukan saja perlu diketahui tentang simptom-simptom dan kesan-kesannya terhadap mereka yang menghidapinya. Orang sekeliling pun kena tahu. Kenapa tu, doktor? Pasal bila ada pencegahan awal, kontrol awal, penyakit asma ni boleh dikawal dengan optimal, kan? And saya tak nak penonton di rumah ingatkan yang penyakit asma ni penyakit yang teruk sangat. Sebenarnya it is a condition yang boleh dikawal dan dirawat dengan sepenuhnya. Hanya perlu pantauan dengan ubat yang betul, kan? Kita nak anak-anak kita yang ada asma, kita tahu dia tak boleh cure 100%, kita boleh kawal supaya dia dapat buat benda yang nak buat. We can let them do whatever they want to do. Nak berlari ke, nak bersukan ke, kita boleh optimalkan kawalan asma dia supaya dia boleh buat benda-benda tu. Tiada halangan untuk buat apa-apa hobi. They can achieve whatever they want to achieve, kan? Jangan jadi asma sebagai penghalang kepada cita-cita dia. Baik, pesanan yang cukup bagus daripada Dr. Iqbal dan terima kasih juga Lan atas perkongsian dan harapnya memberi manfaat kepada semua penonton Hello Doktor juga ibu bapa yang sedang menonton. Baik, kita dah pun sampai ke penghujung